لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم علمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف وانصر أنت فهم النبيين وأعلم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا ورحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Bahkan jika terbasuh serta berkumur-kumur atau serta memasukkan air ke hidungnya, satu suku daripada mukanya, dengan diniat membasuh muka, serta pada bibir yang merah, sahlah niatnya dan memadalah basuhnya. Bahkan jika terbasuh serta berkumur-kumur atau serta memasukkan air ke hidung, hidungnya. Jadi pada masa dia berkumur, artinya dia masuk air ke hidung, masalah mana-mana satu daripada dua perbuatan itu ialah berkumur atau memasuk air ke hidung. Mana-mana satu daripada perbuatan itu, kita maklum dua perbuatan itu ialah sunat sebelum pada basuh muka. Terbasuh satu muka, satu suku daripada mukanya. Terbasuh satu muka. Ini bukan maf'ulun bih fa'il. Terbasuh oleh satu suku daripada mukanya. Bukan akan. Jika terbasuh satu suku, ini satu juzuk daripada mukanya. Ketika terbasuh tu dengan niat membasuh muka. Dengan niat dengan dikosak. Dengan diniat niat dengan mana kosak niat pada luar. Mana kosak sengaja itu, mana kosak maksud dia, tujuan dia. Dengan diniat, dengan dikosak, maksudnya nak membasuhkan muka. Seperti misal bagi satu suku daripada muka tu seperti pada bibir yang merah. Jadi maknanya dia berkumur atau dia tu masuk air ke hidung. Jadi ketika dia berkumur tu dia ada qasad, ada tujuannya nak membasuhkan satu juzuk daripada muka dia juga. Jadi maknanya ada kedua. Ada berkumur dan ada sengaja ada apa dia? Ada tujuan nak basuh satu juzuk daripada muka. Maka jawabnya sahlah niatnya. Dan memadalah basuhnya. Basuh satu suku daripada muka tu memada. Itu masalah kelakuan katanya, dia berkumur dan sambilannya nak basuh satu juzuk daripada muka dia. Seperti basuh kawasan bibir mulut. Serta ketika dia berkumur, apabila air bersentuh di situnya, kawasan bibir mulut tu, dia ada niat saja aku mengambil wuduk. Maka hukumnya kawasan bibir mulut yang kena air di situnya jadi terbasuh. Dan niat dia tu sah. Kemudian itu satu masalah. Atau diniatkan madah serta membasuh. Tak. Tadi masalah qasad nak basuh situ saja. Tadi masalahnya terbasuh satu suku, ulang balik. Bahkan jika terbasuh serta berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidungnya, terbasuh tu oleh satu suku daripada mukanya. Misal dia seperti bibir mulut. Terbasuh tu dengan niat
membasuh. Dengan qasad dengan tujuannya nak membasuhkan muka. Tujuan dianya nak membasuhkan muka. Maka serta itu dia niat. Dia ambil air masuk ke mulut. Kemudian qasad dianya, tujuan dianya nak membasuhkan satu juzuk daripada muka kawasan bibir mulut. Jadi maknanya berkomor itu ialah sambilan saja. Maka niat dia tu sah dan kawasan yang dibasuh yang kena air itu jadi terbasuh. Maknanya apabila lepas pada tu dia basuh kawasan lain lagi lah yang tak kena air lagi. Atau diniatkan madmadah serta membasuh muka. Jadi tujuan dia ni dua tujuan. Nak berkomor atau diniatkan madmadah. Tujuan dia tu berkomor. Serta membasuh muka. Ni membasuh satu juzuk daripada muka dia. Demikian juga yang ni sahlah niat dan memadalah basuh. Jadi dia ketika dia masuk air ke mulut sana itu, qasad dia sengaja itu, dia tujuan dia ni ialah berkomor. Serta membasuh kawasan bibir mulut. Maka serta ada niat. Maka niat tu sah dan kawasan yang kena air itu jadi terbasuh. Itu dah dua kelakuan. Dan demikian lagi memadalah madmadah dan istinsyak jika diniatkan dengan itlaq. Maksud dengan kata diniatkan dengan itlaq tu yakni tiada diniat kedua-dua. Dan demikian lagi memadalah madmadah. Memadalah madmadah mana berkomor. Dan istinsyak dan masuk air ke hidung jika diniat dengan itlaq. Jika diniat dengan itlaq tu maksudnya tiada diniat kedua-duanya. Tiada diniat kedua-dua, maknanya tidak ada tujuan tu nak basuh kawasan bibir mulut pun tidak, kawasan hidung pun tidak. Kalau madmadah, kalau berkomor tu dia tidak ada qasad nak berkomor, dia tidak ada qasad nak istinsyak dan tidak ada qasad nak basuh satu juzuk daripada muka. Jadi basuh semata-mata basuh, berkomor semata-mata berkomor. Tak ada qasad nak berkomor, betul-betul nak berkomor, tak ada qasad betul-betul nak basuh satu juzuk daripada muka. Maka hukum dia katanya demikian lagi. Mana sama dengan tadi juga. Maknanya madmadah, memadalah madmadah dan istinsyak, maknanya hasil pahala berkomor. Dan kalau masuk air ke hidung, hasil pahala istinsyak. Nah, itu mana katanya dan demikian lagi memadalah berkomor. Jadi memada tu makna jadi berkomor. Maknanya hasil sunat berkomor. Dan istinsyak kalau dia masuk air ke hidung pun dapat pahala istinsyak. Jika diniat dengan itlaq. Apa makna? Yakni tiada diniat keduanya. Tidak dikosak, tidak dituju dengan keduanya. Dia buat. Dia masuk air ke mulut nak berkomor. Dia masuk air ke hidung nak berkomor. Lepas tu tak ada qasad nak basuh satu juzuk daripada muka, tidak ada qasad nak berkomor, tak ada qasad nak masuk air ke hidung. Maka dia katanya madmadah dia tu jadi. Berkomor dia tu jadi, memadah. Atau diniat madmadah dan istinsyak jua. Ni qasad nak berkomor saja. Qasad nak masuk air ke hidung saja. Tujuan dianya masuk air ke mulut tu nak berkomor, betul-betul berkomor. Artinya tujuan dia masuk air masuk air ke hidung tu tujuan nak istinsyak semata-mata. Tidak ada qasad nak basuh satu juzuk daripada muka. Maka jawabnya maka memadalah keduanya. Kedua-dua tu memada.
maka memadalah keduanya mana madmadah dan istinsyaq. Tetapi wajib mengulangi membasuh mukanya serta dengan suku itu. Jadi madmadah berkumur tu jadi maknanya hasil pahala sunat berkumur. Kemudian juzuk yang terbasuh daripada muka itu tidak dibilangi. Tidak terbilang. Jadi maknanya kena basuh lain pula di situ. Serta niat yang lain pula. Jadi maknanya masalah yang terakhir itu dia masuk air ke mulut. Untuk semata-mata tujuannya betul-betul nak berkumur saja. Saja nak berkumur, tak ada niat nak basuh kawasan satu juzuk di kawasan bibir mulut tu tidak. Dan juga dia ada niat mengambil wuduk. Jadi dia masuk air ke mulut, kosak dianya, tujuan dia nak berkumur. Tapi dalam masa air bersentuh dengan bibir mulut tu dia niat saja aku mengambil wuduk. Maka hukumnya berkumur tu jadi. Tapi muka tak terjadi basuh. Maka dia kena basuh sekali lagi pula serta niat yang baru pula. Jadi maknanya yang tadi itu jadi berkumur semata-mata walaupun ada niat saja aku mengambil wuduk sekalipun. Maka dengan sebab dia tidak ada tujuan nak basuh satu juzuk daripada juzuk-juzuk muka dianya, maka tak dibilangi kata basuh muka. Hanya jadi berkumur saja. Jadi pada sunat berkumur tu dapat. Lepas tu air yang bersentuh, yang kena kat bibir mulut dia tu tak jadi basuh muka. Tak jadi, apabila tak jadi basuh muka tu, maknanya dia kena basuh lain pula lah. Serta niat yang satu lagi pula. Itu mana tetapi wajib mengulangi basuh mukanya serta dengan suku itu. Suku yang terbasuh ketika berkumur itu. Itulah 4 kelakuan. Kata Madabiri dan tahqiqnya bahawasanya perkataan padanya 2 makam. Pertama, pada memadai niat jua. Dan iaitu hasil atas tiap-tiap kelakuan. Sekira-kira meniat ia serta membasuh demikian suku itu daripada mukanya. Sama ada terpakai baginya dengan basuh itu atau tiada. Sekali lagi. Dan keduanya memadakan dengan membasuhnya dan iaitu terhenti atas ketiadaan yang memalingkan niatnya. Maka jika terbasuh serta berkumur-kumur atau masuk air ke hidung, satu suku daripada mukanya seperti merah bibirnya, merah 2 bibirnya dan serta istihdar niat wuduk pada salah satu daripada keduanya, maka terkadang dikosat berkumur. Itu dia tafsir panjang pula. Jadi mengikut tadi itu dia tafsir tu masalah kata masalah yang terakhir tu kalau dia kosak nak berkumur semata-mata walaupun ada niat saja aku mengambil wuduk ketika dia berkumur masa air ke mulut tu walaupun dia ada niat sekalipun tetapi tujuan dia nak berkumur saja maka apa dia tak jadi basuh muka walaupun air tersentuh di kat bibir mulut. Tak jadi basuh muka. Jadi basuh muka tu kena buat selepas pada tu pula. Merata ikat. Jadi kalau mengikut yang disebut tadi tu setengah-setengah kelakuan tu jadi memada untuk basuh muka, memada untuk berkumur. Dan setengah kelakuan tu memadai untuk basuh muka tak jadi berkumur. Seperti masalah yang pertama tadi tu dia katanya apa dia? Jadi basuh muka saja. Masalah yang pertama bahkan yang kita baca pertama tu itu jadi basuh muka saja berkumur tak jadi.
Sebab dia kosak nak basuh muka, tak ada tujuan nak berkumur. Walaupun dia masuk air ke hidung, ke mulut sekalipun. Itu. Tapi kata dia sebenarnya masalah ini tu ada khilaf. Masalah dia ketika dia berkumur tu dan air bersentuh, ada terbasuh satu juzuk daripada mukanya seperti bibir mulut. Maka di situ dia ada khilaf. Setengah katanya kalau disertakan gitu, maka yang jadinya basuh muka sekiranya kalau ada niat lah. Berkumur tu tidak jadi semata-mata. Mana-mana kelakuan, empat kelakuan tu berkumur tu tak jadi semata-mata. Kata setengahnya begitu. Tapi setengah tu dia tafsil. Setengah kelakuan tu jadi basuh muka, setengah kelakuan tu tak jadi basuh muka. Kata Madabiri, dan tahqiqnya, mana kaum yang tahqiq, yang kejapnya, yang kemasnya, bahwasanya perkataan padanya, pada disertakan tadi. Perkataan padanya pada disertakan niat, disertakan berkumur dengan niat. Padanya pada disertakan berkumur dengan niat. Dua maqam, dua peringkat. Pertama, pada memadai niat jua. Dia dua peringkat. Jadi bahasan kita masalah ketika dia berkumur masuk air ke mulut dan air ada bersetuh di kawasan bibir mulut. Lepas tu masalah bahasan kitanya jadi maknanya berkumur jadi juga ke tidak jadi. Basuh muka tu jadi basuh ke tidak jadi basuh. Maka bahasan kitanya kena bahas dua peringkat. Dia katanya pertama pada memadai niat. Pada memadai niat jua. Niat sengaja aku ambil wuduk. Niat mengangkat hadas itu. Pertama, maqam yang pertama, peringkat yang pertama, kita kena bahas tentang memada ke tidak niat itu. Itu pertama pada memadai niat. Niat saja aku mengangkat hadas, saja aku mengambil wuduk. Ketika dia berkumur tu, ketika dia masuk air ke mulut untuk nak berkumur dan air tu ada terbasuh bibir mulut tu, niat dia memada ke tidak. Begitu. Maka dia jawabnya, dan iaitu hasil atas tiap-tiap kelakuan. Maka iaitu niat. Hasil atas tiap-tiap kelakuan. Kelakuan yang empat yang saya sebut kemarin tu, semalam tu, hasil kesemuanya. Iaitu hasil atas tiap-tiap. Iaitu niat tu hasil, jadi niat. Atas tiap-tiap kelakuan. Mana-mana kelakuan yang empat sekalipun, jadi niat kesemuanya. Tapi sekira-kira meniat ia serta membasuh. Membasuh demikian suku itu. Dari satu suku tu daripada mukanya. Dia katanya sekira-kira meniat. Dia meniat. Niat apa? Niat saja aku ambil wuduk tu lah. Serta membasuh. Serta. Kalau niat sebelum tak jadi. Kalau niat sebelum tak jadilah. Serta. Apabila kita ambil air masuk ke mulut. Apabila air itu bersentuh kat bibir mulut. Situ timbul niat. Lakukan niat. Itu maknanya berserta. Sekira-kira meniat ia serta membasuh demikian suku itu, suku daripada muka. Satu juzuk daripada muka. Jadi maknanya bahasa yang pertama, kiraan yang pertama tu tentang niat tu jadi ke tak jadi. Niat tu jadi ke tak jadi. Maka dia jawab kata iaitu hasil jadi, niat tu jadi. Memadai. Sah, jadi niat itu.
Jadi niat tu di atas tiap-tiap kelakuan. Di atas niat, di atas tiap-tiap kelakuan. Kelakuan yang 4 yang semalam sebutnya. Tapi atas syaratnya sekira-kira meniat. Dia lakukan niat. Saja aku mengambil wuduk, saja aku mengangkat hadas kecil, saja aku mengangkat hadas tu, serta membasuh, berserta. Apabila air bersentuh dengan bibir mulut, dia niat. Jadi kalau air duduk depan belum sentuh di bibir mulut, dia niat saja aku mengambil wuduk, itu memanglah tak jadi sebab tak berserta. Begitu. Sekira-kira berserta meniat, sekira-kira meniat serta membasuh. Serta dengan membasuh muka, membasuh satu, serta membasuh demikian suku itu daripada mukanya. Dia jadi semata. Tapi jangan beginilah, kalau tidak berserta dia tak jadi niat. Kalau kita katanya kita ambil air letak depan. Letak di depan mulut. Kemudian saja aku mengambil wuduk. Kemudian masuk air ke mulut. Itu tak berserta, tak jadi. Artinya dia ambil air masuk ke mulut. Ketika air itu berserta dengan bibir mulut tu dia tak niat. Apabila air dah masuk dalam mulut. Apabila air dah masuk dalam mulut, dia letak tangan ke bawah, barulah niat. Maka itu tak memadai juga niat. Sebab tidak berserta. Jadi sekiranya kalau ada berserta niat dengan air, apabila air itu mulai bersentuh dengan bibir mulutnya, maka dia pun mulai niat. Maka niat tu jadi hasil niat itu. Ta'mim dianya sama ada terpakai, ini terjadi, terhasil baginya, bagi seorang mengambil wuduk itu dengan basuh itu atau tiada. Dengan basuh itu, basuh satu suku atau tiada. Jadi maknanya basuh kat bibir mulut tu terjadi ke tak jadi, dikirakan ke tak dikirakan, tak kira. Niat tu jadi semata-mata. Di situ. Kemudian pula dan keduanya jadi kita bagi jelas masalah yang pertama tu, jadi maknanya niat jadi. Di situ dulu. Kita pegang di situ dulu. Niat jadi. Atas syaratnya serta. Sertakan niat dan basuh satu juzuk daripada muka. Itu pada pihak niat. Itu makam yang pertama. Itu pada pihak niat. Sekiranya kalau ada serta, cakap pendek-pendeknya, sekiranya kalau ada serta, niat memada. Pendek-pendeknya begitulah. Ada serta, niat memada. Kemudian kata niat tu memada tu, dia katanya sama ada terpakai baginya dengan basuh itu. Basuh tu memadai ke tidak, terpakai terjadi ke tidak, itu tak kira. Pasal niat jadi semata. Sekiranya kalau ada serta. Kemudian yang kedua pula. Jadi makom yang kedua, bahasan yang keduanya, pada memadakan basuhnya. Jadi pada tentang memada ke tidak basuhan itu. Basuhnya, basuh satu suku daripada muka. Kita kena bahas di situ pula. Basuh tu jadi basuh ke tidak. Jadi kalau memada mana jadi basuh. Kena air tu jangan ingat kata jadi basuh semata. Jadi nak kira jadi basuh ke tidak. Dia macam ni lah. Kalau kita katanya, kalau kita ambil air tuang kat muka, tapi tak niat. Jadi basuh tak pada panggilan lurahnya?
Jadi basuh lah. Tetapi jadi tibar ke tidak kalau tak ada niat. Basah dah basah muka. Tetapi kalau tak niat, tak panggil kata basuh dalam bab wuduk. Begitu. Jangan kata, saya dah basuh, dah sabun. Itu lain masalahnya. Sini kata jadi basuh ke tak jadi basuh, maknanya memada ke tidak. Kena basuh, kalau katanya kena basuh sekali lagi pula, mana tak memada. Kalau kata memada tu, mana tak payah kita ulang dah. Begitulah. Jadi makom yang kedua, kita kena bahas tentang memadai ke tidak basuh itu. Itu maknanya. Dan kedua, pada memadakan dengan basuhnya. Memada ke tidak? Tidak memada. Di situ. Maka tengok dia katanya, dan iaitu terhenti atas ketiadaan yang memalingkan niatnya. Dan iaitu memadakan dengan basuhnya tu. Terhenti atas ketiadaan yang memalingkan niatnya ni qasad. Niat dengan mana qasad pada luar. Tujuan. Iaitu terhenti di atas ketiadaan yang memalingkan niat. Memalingkan qasad dia. Memaling tu maknanya memalingkan daripada basuh kepada yang lain. Jadi masalah memaling tu dia katanya memada tak memada, kita tengok di situ. Ada perkara memaling daripada qasad ke tidak ada. Maksudnya ketika kita air bersentuh kat bibir mulut tu lah. Kalau kita qasad tujuannya nak berkumur sahaja. Maknanya berpaling daripada niat nak basuh muka. Itu berpaling tu maknanya tinggal lah. Jadi sebab tu jadi masalah empat kelakuan, cuba kita rojak balik masa empat kelakuan yang disebut kemarin semalam. Satunya apa dia? Apa? Satunya qasad berkumur semata-mata. Qasad berkumur saja. Maknanya tidak ada tujuan dianya nak berkumur saja, betul-betul berkumur. Tidak ada qasad nak basuh muka. Begitu. Satu. Maka di situ tu makna yang pertama dia ada qasad dia, tujuan dia apa? Nak berkumur saja, tidak nak basuh muka. Bukan tujuan basuh muka. Jadi satu saja yang dia nak buat sekarangnya ialah nak berkumur. Maka itu jadi maknanya rupanya pertama tu ada benda yang memalingkan daripada qasad nak basuh muka. Sebab dia di situ apa dia? Tak ada qasad nak basuh muka. Lepas tu yang kedua. Yang keduanya qasad nak basuhkan bibir mulut tu, kawasan bibir mulut tu saja. Tidak ada qasad berkumur. Jadi di situ dia jadi maknanya qasad dianya apabila berkumur tu qasad dianya tujuan dia nak basuh kawasan bibir mulut saja. Satu suku daripada muka tu lah, tidak ada qasad nak berkumur. Jadi berkumur tu atas jalan samilan saja. Maka itu ada qasad nak basuh muka. Di situ ada qasad nak basuh muka, maknanya tidak ada benda yang memalingkan daripada qasad nak basuh muka. Maknanya ada nak basuh muka. Yang ketiganya, kedua-dua. Yang ketiganya, apa dia? Tujuan dia kedua-dua. Masuk air ke mulut, nak berkumur, juga nak basuh kawasan bibir mulut.
Di situ ada qasad nak basuh satu juzuk daripada muka. Maknanya ada qasad nak basuh muka di situ. Kemudian yang keempatnya itlaq. Tidak ada tujuan kat mana-mana. Tidak ada qasad mana-mana qasad. Nak basuh muka pun tak qasad juga. Nak berkumur pun tak qasad juga. Tak dimaksudkan juga. Tapi dia buat kan. Tapi berkumur tu dia buatlah. Masa air ke mulut untuk nak berkumur tu dia buatlah. Air pun ada sentuh dengan ada terbasuhkan bibir mulut dia jugalah. Dia ada buatlah. Maka rupanya rupa itlaq. Maka masalahnya memada ke tidak itu terhenti di atas ada benda yang memalingkan niat. Memalingkan niat qasad dia tu. Memaling maknanya dia sebenarnya kalau kita katanya air kena kat bibir mulut, dia kena qasad basuh muka lah baru nak jadi basuh muka. Begitu. Kalau air kena kat bibir mulut tapi dia tidak ada tujuan nak basuh muka, bahkan tujuan nak berkumur. Itu ada benda yang memalingkan daripada niat nak qasad nak basuh muka. Dia katanya tengok di situlah. Jadi pendek katanya dua makam. Dua makam. Makam yang pertama pasal niat. Jadi niat tu sekira beserta niat jadi. Di situ. Makam yang kedua, basuh tu jadi basuh ke tidak. Di situ. Basuh tu jadi basuh ke tidak. Maka dia kata tengoklah ada perkara yang memaling ke tidak. Nak jawab di situ dah. Jadi kita kena tafsir tengoklah. Di situ. Tapi jangan terlupa empat kelakuan. Kita tulis empat kelakuan yang tadi. Jadi tak payahlah nak berkumur betul-betul tujuan nak berkumur saja, tujuan nak basuh bibir mulut saja, dan tujuannya kedua-dua. Senang nak ingat. Tujuan nak berkumur betul saja, tujuan nak basuh bibir mulut saja, tujuan kedua-dua. Nak berkumur serta nak basuh kawasan bibir mulut. Dan satu laginya tak ada tujuan mana-mana. Itu rupa itlaq. Tengok dia tafsir di sini. Dia kata iaitu terhenti atas ketiadaan yang memalingkan niat yang tujuan dia, qasad dia. Jadi ada perkara yang memaling ke tidak. Nanti tengok di situ. Maka jika terbasuh serta berkumur, ni tafsir dia. Maka jika terbasuh serta berkumur-kumur atau memasuk air ke hidung, terbasuh satu suku daripada mukanya. Misal satu suku daripada mukanya seperti merah dua bibirnya. Seperti dua bibir mulut tu lah. Merah tak merah tu kira golek orang Arab tu, orang putih, orang kulit putih tu merah lah bibir mulut dia. Tengok. Dia katanya jika terbasuh serta berkumur atau masuk air ke hidung satu suku daripada mukanya. Seperti merah dua bibir mulut. Lagi pulanya dan serta istihdar niat wudu. Istihdar hadir niat wudu, niat mengambil wudu. Ketika terbasuh tu ada niat mengambil wudu. Senangnya cakapnya begitu. Ketika basuh tu, ketika terbasuh bersambilan berkumur tu ada sertakan niat. Serta istihdar hadir niat di dalam hati. Istihdarkan niat wudu. Mana ada hadir, ada datang niat, ada berlaku niat di dalam hati. Maksudnya begitulah. Istihdar niat wudu.
Maknanya ada lakukan, ada berlaku niat di dalam hati. Serta istihdar niat wudu pada salah satu daripada keduanya. Pada salah satu daripada keduanya, yakni berkumur atau masuk air ke hidung. Maka terkadang dikosatkan berkumur-kumur jua. Umpama berkumur. Yani umpama tu apa dia? Masuk air ke hidung. Maka terkadang ni pecahan dia nah, pecahan dia. Maka terkadang dikosatkan berkumur-kumur jua. Kosak berkumur saja. Umpamanya ini dan umpama berkumur. Umpamanya ini dan umpama berkumur. Apa dia? Masuk air ke hidung. Itu kira sama. Tapi nak sebut dua perkara tu jadi susah juga. Sebut berkumur saja, masuk air ke hidung tu kias. Kira sama. Dan terkadang dikosat, ni dia cakap dikosat. Tak dicakap di niat tu susah faham sikit. Ni dikosat, disengaja dimaksud, ditujuankan membasuh muka itu jua. Dan terkadang dikosatkan kedua-duanya. Situ pula. Dan terkadang ia itlaq. Jadi kita ulang balik. Masalah terbasuh, kita tulis kepala dia dulu. Terbasuh serta berkumur. Kita ambil berkumur saja. Nanti masuk air ke hidung tu kira sama. Cuba tulis. Kita tulis. Terbasuh serta berkumur satu juzuk daripada muka. Satu suku, satu juzuk atau satu suku daripada muka. Terbasuh serta berkumur satu juzuk, satu suku daripada muka. Terbasuh serta berkumur satu juzuk daripada muka. Syarat ada istihdar niat. Syarat ada istihdar niat. Jadi gitu dulu. Jadi ada lakukan niat saja aku mengambil wudu. Saja ada niat saja aku mengambil wudu. Ketika mana? Ketika kita berkumur dan air terkena bibir mulut. Sebab tu kalau kita isap air dengan apa dia? Benda itu tu dia tak bersentuh dengan bibir mulut. Itu tak dikira lah. Itu jadi berkumur semata-mata lah. Muka memang tak basuh sebab air tak kena kat bibir mulut. Ini masalah kita cebok dengan tangan ke masalah. Maka air kena kat kawasan bibir mulut juga. Kawasan bibir mulut tu misal bagi satu juzuk daripada muka. Satu suku daripada muka. Maka dan ketika air kena kat bibir mulut itu ada niat sajaku mengambil wudu. Ada lakukan niat sajaku mengambil wudu. Maka di situ tengok dia akan sebutnya, dia katanya satu, maka terkadang dikosatkan berkomu-komu jua. Ini satu. Ini satu. Ini satu kelakuan.
Ini satu kelakuan apa dia? Tujuannya semata-mata berkumur. Kalau masuk air ke hidung pun tujuan semata-mata nak masuk air ke hidung. Tidak ada kosak nak basuh muka. Itu satu. Maka terkadang dikosakkan berkumur-kumur jua. Mana ada tujuan nak berkumur satu saja. Ada tujuan nak berkumur saja, tak ada nak, tidak tujuan nak basuh muka juga tu tidak. Itu satu. Dan terkadang, ini yang kedua pula. Dan terkadang dikosatkan tujuannya membasuh muka itu juga nak basuh muka saja. Jadi nak basuh muka jadi satu suku. Dikosatkan membasuh muka ni membasuh satu suku daripada mukanya juga. Kosak nak basuh kawasan bibir mulut itu saja. Jadi berkumur tidak ada tujuan. Tidak berkumur tu tak jadi tujuan dia. Bahkan samilan. Samilan tak jadi tujuan. Itu dua. Tiga pula. Dan terkadang dikosatkan kedua-dua. Jadi maknanya maksud dianya tujuan dianya apa dia? Nak basuh kawasan bibir mulut tu juga, berkumur pun nak juga. Nak kedua-dua. Itu kelakuan yang ketiga. Satu lagi, dan terkadang ia itlaq. Dan terkadang ia itlaq. Dan terkadang ia seorang yang mengambil wuduk itu itlaq. Apa makna itlaq? Tidak kosak nak berkumur, tidak kosak nak basuh muka. Jadi dia buat tu dengan tanpa kosak, dengan tidak ada kosak. Tidak ada tujuan. Kalau tanya, kenapa kau buat begitu? Tahu juga. Saja nak buat dia. Nak berkumur ke? Tak, dia kata. Nak basuh bibir mulut ke? Tak juga dia kata. Begitu. Jadi tak ada kosak, tidak ada tujuan mana-mana. Itu jadi 4 kelakuan. Sekali lagi, jadi 4 kelakuan. Tapi syaratnya ada niat lah. Ada disertakan niat. Niat tu dah jadi semata. Dia katanya, dan atas tiap-tiap daripada 4 surah ini, 4 kelakuan tadi ya. Mana terkadang 4 kali tu. Maka atas tiap-tiap 4 surah ini, maka niat wuduknya itu memadalah. Sebab ketika dia niat tu berserta dengan sentuh air kan. Sebab 4 kelakuan tadi, air ada bersentuh dengan kat bibir mulut ke semua tu. Dalam 4 kelakuan, air ada terbasuh bibir mulut ke semua. Maka disertakan niat. Dah makam yang pertama dia kata syarat kena berserta niat kan. Hadir niat. Bersertakan hadir niat dalam hati. Maka dia katanya 4 kelakuan tadi tu, maka niat wuduk tu, saja aku mengambil wuduk tu, niat tu memada. Niat tu jadi. Maka niat wuduk itu memadalah bagi bagi berserta akan dia dengan basuh. Tak. Tak. Kena jika. Ubah jika. Maka niat wuduk itu memadalah jika bersertakan dia kan niat
dengan terbasuh satu suku daripada mukanya. Memanglah begitu. Niat tu memada, tapi atas syaratnya, sertakan niat dengan basuh satu juzuk daripada mukanya. Niat tu jadi semata. Kemudian niat tu tak kena kira banyak dah. Tak payah kira banyak sebab jadi semata dah, dan niat tu syaratnya ada serta. Begitu. Ada serta niat tu jadi. Kemudian dia katanya tetapi lazim akan dia mengulangi basuh tak kala dikosakkan berkomu-komu jua. Jadi kena basuh. Dia kata tapi lazimkan dia kan seorang yang mengambil wuduk tu mengulangi basuh, ini basuh satu suku daripada muka. Basuh kat kawasan bibir mulut. Tetapi lazim akan dia mengulangi basuh, ini basuh satu suku daripada muka seperti satu itu kat bibir mulut tu. Mana? Tak kala dikosak berkomu-komu jua. Masalah kosak berkomu saja. Ialah masalah yang pertama tadi kan. Pada kata terkadang, maka terkadang dikosak berkomu-komu jua. Faham gitu? Jadi niat tu jadi semata. Tapi masalah katanya dia masuk air ke mulut, air bersentuh kat bibir mulut, tujuan dianya berkomu saja. Tidak ada tujuan lain atau bukan ikhlas, maka yang jadinya apa dia? Berkomu tu jadi tapi basuh muka tak terjadi. Basuh muka tu tak terjadi, maknanya kena basuh sekali lagi pula. Kawasan bibir mulut tu tak mada dengan basuh ketika masuk air ke mulut. Kena tuangkan air di situ sekali lagi. Itu saja. Tetapi lazimkan dia mengulangi basuh, basuh satu suku daripada muka seperti bibir mulut, tak kala dikosak berkomu jua. Kalau ada masalah katanya terkadang dikosak berkomu jua umpamanya tadi. Kenapa? Kerana diperoleh, didapati. Kerana diperoleh, yang didapati sarif. Tadilah yang katanya yang memalingkan niat tu. Yang tadi dia katanya apa dia? Terhenti atas ketiadaan yang memaling. Yang memaling itu sarif. Kerana diperoleh, didapati sarif. Tu ada yang memalingkan dia. Sarif itu bahasa Arab. Yang memaling itu bahasa Melayu. Jadi mana ada yang memalingkan. Memalingkan maknanya yang ubah daripada bahasa muka kepada berkomu. Kerana diperoleh, didapati sarif. Apa makna sarif? Yang memalingkan dia daripada jatuh suku, jatuh yang berlaku basuh. Daripada berlaku basuh satu suku yang kena basah itu, kena basah air itu. Memaling daripada niat akan muka. Jadi maknanya sebab apabila membasahkan kat kawasan bibir mulut tu, ketika tu kita kosak nak basuh muka ke tidak? Tak ada. Bahkan terus kepada berkomu. Aku nak berkomu ni. Soalan begitu. Dan kalau nak bagi gambarannya, kita ambil air nak masuk mulut, kita tanya, kau nak buat apa tu? Kita jawab betul-betul. Nak berkomu. Betul-betul. Tak nak basuh muka ke? Tak. Soalan begitu. Betul-betul nak berkomu. Tapi ketika dia masuk tu, apabila terbasah di sini, dia serta niat. Disertakan niat. Niat tu jadi, tapi basuh di sini tak jadi. Maknanya kena basuh sekali lagi pula untuk nak merata. Kalau dia tak merata di sini, maknanya basuh muka tu tak memadai. Sebab basuh muka tak rata. Dia kena basuh kawasan sini sekali lagi pula. Tapi benda tu senang ya. Kita basuh sebelah atas tu, tarik turun ke bawah, jadi basuh ke semua. Tapi nak cerita katanya, di situ tak memadai. Kalau kosak nak apa? Kosak nak berkomu saja. Itulah. Sebab ada perkara yang memalingkan daripada
basuh muka ketika air itu membasahkan kawasan bibir mulutnya. Itu mana kerana diperoleh didapati sarif yang memaling. Tengok. Yang memaling depan. Memaling daripada niat akan muka. Daripada qasad nak basuh muka tu tak ada. Memaling daripada qasad nak basuh muka. Kerana diperoleh sarif yang memalingkan dia daripada jatuh basuh muka. Asalnya kalau kita kira asalnya air membasahkan bibir mulut, asalnya nak basuh muka lah. Kan? Apabila air kena basah, apabila kawasan muka kena basah air itu asalnya nak basuh muka lah. Tetapi kita palingkan tujuan kitanya kepada betul-betul nak berkumur. Jadi tidak ada tujuan nak basuh kawasan muka. Maka itu, jadi mana di situnya mengikut sengaja kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita qasad apa itu? Ada qasad ke tidak nak apa? Nak basuh kawasan bibir mulut? Tidak ada qasad langsung. Sebab kita betul-betul fokus kepada nak berkumur. Kalau gitu, yang basah kat bibir mulut tu tak kira kata basuh muka. Begitulah. Demikian lagi diulangkan basuh akan suku itu tak kala ia itlakkan niatnya. Minta masa sikit lagi. Demikian lagi, apa makna demikian lagi? Demikian lagi maksudnya seperti apa dia? Qasad berkomo-komo jua. Demikian lagi jenis seperti masalah di qasad berkomo-komo jua, diulangkan basuh akan satu suku, ini akan satu juzuk muka itu seperti bibir mulut itu, tak kala dia itlakkan niatnya, tak ada qasad mana-mana. Tanya, kalau kita tanyanya fardunya, kau nak buat apa tu? Tak boleh nak jawab. Nak basuh muka ke? Tak juga dia kata. Nak berkumur ke? Tak juga. Tapi dia buat tak? Dia buat. Ambil air masuk ke mulut berkumur lah. Tapi tanya, buat apa begitu? Tak tahu nak buat apa dia. Begitu. Maka rupa itlak di sini dia katanya kena ulang basuh juga. Sama dengan masalah qasad berkumur saja. Sebab rupa di sininya, dia nak tanyanya, dia ada qasad nak basuh muka ke tidak? Itlak. Tak ada qasad ke mana-mana. Jadi tidak ada. Mana ada perkara yang memalingkan daripada qasad nak basuh muka. Begitu. Demikian diulangkan basuh akan suku itu tak kala ia itlak niat, itlakkan niat. Itlakkan niat, itlakkan tujuan dia. Itlakkan qasad dia. Niat mana qasad. Kerana, kenapa diulang? Kerana bahawasa ia seperti sarif. Kerana bahawasa ia itlak. Kerana bahawasa ia itlak tu seperti sarif, seperti ada benda yang memalingkan. Perkara yang memalingkan jua. Daripada rupanya. Memalingkan daripada rupanya, rupa basuh. Seolah kata sebab dia tak ada qasad nak basuh, tak ada tujuan nak basuh, walaupun jadi basuh sekalipun seolah katanya tak jadi basuh. Habis di situ. Jadi maknanya qasad nak berkumur saja kena ulang basuh. Qasad kalau itlak pun kena ulang basuh pula. Dan jika dikosadkan keduanya, masalah qasad kedua, tujuan nak berkumur juga nak basuh bibir mulut, atau dikosadkan hanya muka, dikosad nak basuh bibir mulut saja, jadi berkumur tu atas jalan bersambilan. Tengok. Dan jika dikosadkan keduanya, berkumur dan basuh, satu suku daripada muka, atau dikosadkannya muka, dikosadkan hanya muka, qasad nak basuh muka kat bibir mulut tu saja. Jadi dua-dua kelakuan ni ada nak basuh muka. Kelakuan yang qasad kedua pun di situ ada nak basuh muka. Apakah lagi kalau qasad nak basuh muka saja?
Tetapi dua surah ini tiada dibilang berkomu. Dua masalah ni, komu tu tak jadi. Tak dapat pahala sunat berkomu. Jadi basuh muka tu jadi. Dua kelakuan ini berkomu, apa dia? Basuh muka tu jadi. Tapi berkomu atau istinsyak tu tak jadi. Mana tak dapat pahala. Tetapi dua surah ini tiada dibilangkan berkomu-komunya. Tak dikira kata berkomu. Kenapa? Sebab terdulu membasuh muka atasnya atas berkomu. Dia berkomu belum pada basuh muka. Sekiranya kalau basuh muka dah hilang. Dah tak jadi sunat dah. Berkomu selepas ada basuh muka tak jadi sunat dah. Cuci bersih tu jadilah. Begitulah. Jadi empat kelakuan tadi, sekiranya niat disertakan basuh tadi tu maknanya kalau tujuan nak berkomu saja atau rupa itlak, maka kena ulang basuh. Niat tu jadi semata. Niat tu jadi semata. Ingat begitu. Niat tu jadi semata kalau berserta lah. Maka kalau qasad nak berkomu, betul-betul nak berkomu atau rupa itlak, maka basuh tu kena ulang. Mana yang basah kat bibir mulut tu tidak memadai, kena basuh lain. Berkomu tu jadi. Dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat berkomu dan dapat pahala sunat masuk air ke hidung. Kalau kena ulang, berkomu tu jadi. Kemudian dua pulaknya, qasad kedua, artinya qasad nak basuh muka saja, berkomu tak dapat pahala sunat komu. Tapi basuh di sini jadi. Tak payah kita ulang pula. Agaknya jelas gitu. Jadi masalah di sini tu, kalau kita mengikut ni yang tahqiq, yang disebut oleh Madabiri. Yang disebut belum pada tu satu kaum yang lain pula. Yang kita belajar, yang belum pada kata Madabiri dan tahqiq tu, itu satu kaum pula tu. Ada khilaf. Tapi kaum yang tahqiq, yang kejapnya ialah seperti kata Madabiri inilah. Tafsir seperti tadi. Itulah. Jadi nak bagi selesai masalahnya, kita katanya kita niat sunat tu niat ketika basuh tapak tangan lah, senang. Begitu. Begitulah. Agaknya jelas empat kelakuan tu jadi dua kelakuan berkomu tak jadi, dua kelakuan lagi pulanya berkomu jadi. Kalau jadi berkomur, mana kena ulang basuh. Kalau ingat itu, kalau jadi berkomu, jadi komu tu jadi, maknanya jadi sunat berkomu, jadi basuh muka tu kena, basuh kawasan bibir mulut kena ulang. Itu masalah qasad nak berkomu saja ataunya masalah itlaq. Tapi sebab ada sarif. Sebab dia mudah katanya tak ada qasad nak basuh muka. Tapi kalau ada qasad kedua-dua, nak basuh muka juga, ada tujuan dia nak basuh muka dan nak berkomu. Itu mana di situ ada nak basuh muka. Dan rupa qasad nak basuh muka saja. Maka dua-dua ini basuh tu jadi, berkomu tak jadi. Sebab masuk dalam kata berkomu selepas pada basuh muka. Berkomu syarat nak jadi sunatnya kena belum pada basuh muka. Itulah. Intaha. Selesai daripada perkataan Mandabi. Maka kita akhir di situ. Kata Abi Syarif, sekira-kira disertakan pada membasuh serta satu suku daripada muka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin.